Ya seorang kita wasalatin ayat kuasanya tuan pengajian tuan dan saudara sekalian. Alhamdulillah dalam secara semula pada malam ini kita sampai pada tujuan kelima iaitu bab ilmu ketiga, itu kadar air muamalah. Kadar air muamalah. Muka surat 25. Ha? Dah 28 ke? Oh, dah. Dah 28 dah? Oh. Fadilat bersugi. Oh, kalau sampai situ lah. Okeylah. Oh ya, ada tanda dia. Ya betul lah. Kita dah sampai pada fadilat bersugi ya. Bersugi dia gosok gigi lah. Dia kata di sini fadilat bersugi antaranya ialah kelebihan. Fadilat di mana kelebihan bersugi itu ya. Antaranya ialah yang pertama, sembahyang 2 rakaat orang yang bersugi terlebih baik daripada 70 rakaat orang yang sembahyang tanpa bersugi. Itu kelebihannya ya. Banyak pahalanya. Sembahyang orang yang bersugi ini 70 rakaat lebih baik daripada orang yang sembahyang tanpa bersugi. Banyak kelebihan dia di situ. Yang kedua, Allah meredai orang yang bersugi. Allah mengampuni orang yang bersugi ya. Yang ketiga, menyucikan mulut. Itu faedah dia, fadilat dia. Yang keempat, memperelokkan bau mulut. Itu faedah bersugi lah tu ya. Yang kelima, menambahkan akal dan mencerahkan mata. Itu kelebihan bersugi, di antaranya menambahkan akal fikiran ya, dan mencerahkan mata. Itu kelebihan yang kita tak tahu ya, yang Allah bagikan kepada kelebihan orang yang bersugi itu. Menambahkan akal. Yang keenam, melamatkan tubuh uban. Itu antara sebab apa lamat tumbuh uban tu kerana kita mengamalkan bersugi ya, tumbuh uban di kepala. Kalau orang muda pun cepat tumbuh uban kan, tambahkan minyak berbagai-bagai. Yang ketujuh, membetulkan belakang. Bersugi itu banyak kelebihan yang kita tidak tahu ya. Di sebalik bersugi itu banyak kelebihan yang Tuhan bagi. Membetulkan belakang. Yang ke-8, menggandakan pahala. Adalah satu di antara contohnya yang 70 rakaat tadi lah tu ya. Orang sembahyang, orang yang bersugi daripada orang yang tidak bersugi tu. Ya, kelebihannya dapat 70 kebaikan. Yang ke-9, mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak mati, meninggal dunia ya. Kita nak meninggal dunia, Allah ingatkan kita akan 2 kalimah syahadat ya. Itu kelebihan bersugi lah tu. Keterangan, orang yang tidak mampu bersugi pada segala waktu yang dinyatakan ini di atas, hendaklah bersugi sekali dalam sehari semalam. Kau tak boleh buat semua tu, kau boleh buat belah pagi pun handal tu ya. Ada kelebihan bersugi ni. Kau tak mampu buat macam mana yang disebutkan di atas tadi tu, buat sekali sehari semalam, buat sekali pun dah cukuplah ya. Itu di antara kelebihan orang yang bersugi, masuk gigi ya. Kemudian kita berpindah kepada wuduk. Fardu wuduk ada 6 perkara.
Wuduk, mengambil semayang ya. Wuduk tu mengambil wuduk, mengambil semayang. Tu fardu je ada 6. Yang pertama sekali, fardu yang pertama niat. Niat. Niat dikatakannya di sini iaitu niat mengambil wuduk. Hendaklah ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada mukanya. Niat mengambil wuduk ya. Nawaitul wudu', nawaitul fardal wudu', tu niat mengambil wuduk lah tu ya. Hendaklah sampai ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada muka. Mula kita ambil air tu, sampai tu kita ada masa niat dah ya. Kalau belum lagi sampai wuduk ke muka, kita berniat, tu di luar kandul namun tak masuk kandul. Ya. Satu niat ya. Niat mengambil wuduk hendaklah mula-mula membasuh sebahagian daripada muka. Muka ya. Niat tidak disyaratkan berkekalan dengan membasuh seluruh muka. Maknanya sampai ke muka tu kita berniat, taklah mesti sampai semua sekali ya basuh muka. Asal kita basuh muka tu dah kena muka, kita berniat, kalau dah cukup niat pendek, wuduk mudah je niatnya, niatul wudu' ya. Saja aku makan wuduk tu dah cukup dah. Tak payah tunggu sampai lama-lama kita berniat tu ya. Niat disyaratkan kekal dengan membasuh seluruh muka. B. Niat sebelum membasuh muka tidak diakui. Tak masuk kandul lah. Tak diakui itu maknanya tak termasuk dalam berniat. Tak diakui, tak sah lah maknanya. Niat sebelum membasuh muka tidak diakui. Maknanya kalau kita baru nak ambil apa air dalam apa tu, ambil tempat air pipe tu, kita belum lagi membasuh muka, baru kita berapa, kita dah berniat, baru masa kita menada air tu ke tangan tu, kita dah berniat, tu tak masuk, tak dikira. Mestilah niat tu dah sampai ke muka. Sampai permulaan air masuk ke muka tu berniat, tu sah ya. Niat tidak disyaratkan berkekalan dengan membasuh seluruh muka. Nak sampai waktu habis muka betul kekal niat sikit je kan. Tu yang pertama. 2. Niat sebelum membasuh muka tidaklah diakui seperti niat ketika membasuh tangan atau berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung jika tidak terbasuh sebahagian daripada muka seperti dua bibir semasa berkumur atau menghisap air ke hidung. Mula-mula tadi tu sunat ya. Niat air wuduk tu belum saya fikir lah tu. Dia kata di sini ya. Tidak terbasuh sebahagian daripada muka seperti dua bibir semasa berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung. Adapun niat semasa terbasuh sebahagian daripada muka tatkala berkumur atau membasuh air ke dalam hidung adalah diakui tanpa sebarang huraian. Maknanya tentu boleh diambil kira lah ya. Yang keadaannya macam tu boleh diambil kira. Ialah cuma yang perlu kepada huraian, yakni tafsil ya, tafsil itu huraian lah. Ialah berhubung dengan wajib kembali membasuh juzuk atau bahagian yang sudah terbasuh itu sebagaimana berikut. Jika diniat sebagai membasuh muka, tidak wajib kembali membasuhnya. Kalau kita dah ada niat membasuh muka, tak payah mengulangilah balik ya. Sekiranya diniat sunat, tak bukannya niat wajib membasuh muka tadi masuk sebagai dalam apa fardu wuduk tadi ya. Niat sunat basuh sebagai niat sunat perbuatan sunat, atau diniat sunat dan membasuh muka, atau niatnya secara itlak sewajib diulangi membasuh pada juzuk yang sudah terbasuh itu. Sekiranya diniat sunat atau diniatkan sunat dan membasuh muka,
atau niatnya secara itlak, wajib diulangi membasuh pada juzuk yang sudah terbasuh itu. Kalau niat nak basuh muka je, bukan niat ambil wuduk, kalau baliklah, ulang baliklah ya. Lafaz niat ya. Nawaitu istibahata muftakiran ilal wudu. Nawaitu istibahata muftakiran ilal wudu. Maknanya saja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Sahaja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Itu mana-mana nawaitu istibahata muftakiran ilal wudu. Saja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Yang tu panjang sikit ni dapat ya. Yang pendek yang nombor 2 tu. Nawaitul wudu'a. Saja aku mengambil wudu pun dah cukup dah. Pendek. Yang panjang-panjang pula kan kita terluput tak apa pula kan. Itu di antara je lah. Berniat ya. Melafaz niat tu. Jangan kita berniat dalam hati je. Melafaz tu maknanya jangan banyak macam kita lafaz dengan niat dalam hati tu agak berbeza ya. Macam kita semayang lah, kita lafaz niat tu hukumnya sunat, berniat dalam hati tu hukumnya masa kita semayang wajib. Kalau semayang maghrib tadi contohnya lah, kita sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar, usalli fardal maghribi salasa rakaatin, yang tu sunat, melafaznya tu sunat. Tapi dia kata di sini lafaz niat tadi tu, lafaz itu wajib ya. Melafazkan menyebut nawaitul wudu'a, saja aku mengambil wudu. Yang tu wajib ya, melafaz itu. Kalau ingat dalam hati je, bukan niat namanya lah. Bukan terpaksa, bukan niat wudu. Mesti melafaznya mesti sebut ya. Saja aku mengangkat wudu, atau nawaitu taharata anil hadas. Saja aku bersuci daripada hadas. Nawaitu taharata anil hadas. Ada 4 cara dia lafaz tu ya. Nawaitu, yang pertama sekali, nawaitu istibahata mutakiran ilal wudu. Saja aku mengharuskan bagi yang berhajat kepada wudu. Yang kedua, nawaitu wudu'a. Kalau nak pendek yang ini lagi semudah ya. Saja aku mengangkat wudu atau mengambil wudu. Dan yang ketiga, nawaitu fardhul wudu. Saja aku mengangkat wudu. Dan atau yang keempat, nawaitu taharata anil hadas. Saja aku bersuci daripada hadas. Bolehlah mana-mana satu. Nak pakai nawaitu wudu'a boleh. Nak pakai, nak kita menggunakan nawaitul fardhu wudu'a boleh, wudu fardhul wudu'i boleh, ataupun yang ketiga nawaitu taharatan hadas pun boleh. Itu di antara dia. Itu niat mengambil wudu, rukunnya, wujudnya fardhu wudu tu ada 6. Yang pertama sekali niat, kita dah selesai menerangkan tentang niat. Yang kedua fardhu wudu, yang kedua membasuh muka. Membasuh muka pada wudu yang kedua. Had muka ialah antara tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagunya, dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Tengok kanan ni anak telinga. Telinga kanan. Kiri di sini ya. Wudu tak sampai ke sini. Kau pasal muka tak sampai ke tak anak telinga tu tak apa ya, tak masuklah ya. Itu dia antaranya. Had muka ialah antara tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagunya, dagu sini. Dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Itu had dia. Had muka ya, had muka. Dan nak dibasuh tu daripada tempat tumbuh rambut hingga kesudahan dagu, dan dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Itu cara dia punya had membasuh muka. B, bulu-bulu yang terdapat di kawasan had muka di atas
sama ada jarang atau lebat. Aku ada muka yang diraya bulu kan, atau lebat. Ada juga orang tengok yang ada lebat sini yang ada kan. Kalau basah, kena air tu kena basahan. Ya, termasuk had masuk muka, bulu yang ada kat muka tebal ke, yang nipis ke. Kalau basah, bulu yang terdapat di kawasan had muka di atas sama ada jarang atau lebat. Jarang pun nak basuh je, dah basah je. Wajib, apa lebat pun nak basah. Wajiblah disampaikan air kepadanya hingga ke kulit. Kalau lebat tu kena selat sikit kan. Kalau sapu jam tu luar kan, tak sampai ke dalam kan. Yang ada muka ada bulu lah. Wajiblah disampaikan air kepadanya hingga ke kulit. Yang ketiga, janggut dan jambang laki-laki yang lebat. Jambang sinilah kan. Janggut ke hidung kat dagu ya. Janggut ke dagu. Janggut dan jambang laki-laki yang lebat sekira-kira tidak menampakkan kulit di bawahnya, memadailah dengan membasuh zahirnya saja. Kalau rambut orang India selalu rambut apa ni kan, jambangnya panjang, lebat kan. Janggut dan jambang. Orang India tebal-tebal janggut dia. Kita Melayu ni tak adalah macam dia kan. Kita orang Melayu janggut taklah tebal macam orang India tu. Orang India tu lebat janggut dia. Dia apa keadaan badannya gitu ya. Janggut dan jambang lelaki yang lebat sekira-kira tidak menampakkan kulit di bawahnya, memadailah dengan membasuh zahirnya saja. Betul, basuh apa zahirnya, tak payah ada celah bawah tu, tak payah ya. Kalau je lebat, kalau tak lebat kena lah ya. Itu di antaranya, membasuh zahirnya saja. Jika ianya jarang dan menampakkan kulit di bawahnya, wajiblah menyampaikan air hingga kepada batin dan kulit. Maknanya kalau basah betul lah. Kalau jarang ya. Kalau jarang tu maknanya taklah lebat macam pokok orang India ni ya, dia lebat betul. Kita Melayu taklah lebat macam dia kan. Jika ia jarang dan menampakkan kulit di bawahnya, wajiblah menyampaikan air hingga kepada batin dan kulit. Dua-dua sekali lah. Kenalah. Ya, termasuk dalam bab membasuh muka tadi tu. Janggut dan jambang bagi orang perempuan. Perempuan ada janggut ke? Tak ada perempuan ada. Ada jumpa, tak pernah jumpa perempuan berjanggut ke? Orang tempat kita tak ada, orang tempat lain tak ada kan. Janggut dan jambang takkan disebut dalam kitab ni, aku tak ada kan. Ada lah perempuan tempat lain yang janggut kan. Janggut dan jambang bagi orang perempuan dan kunsa. Kunsa ni tersidur lah tuan. Kunsa ya, tak tentu lelaki perempuan ya. Janggut dan jambang bagi perempuan dan kunsa, wajiblah disampaikan air hingga ke kulitnya. Perempuan ya. Kalau sampai ke kulit je lah. Walaupun janggut dan jambang mereka tebal. Janggut yang perempuan kalau khusus sikit perempuan ni ya. Sejarah orang lelaki ada sikit. Kalau tebal betul-betul luar je, zahir je dah cukup dah ya. Kalau jarang-jarang tu kena lah sampai ke kulit apa ya. Kerana yang kes seperti ini jarang berlaku. Orang perempuan jarang kan. Tak pernah jumpa tempat kita orang Melayu pun ada perempuan menjanggut kan. Kok jauh orang perempuan menjanggut polik kita benar kan. Ya. Jarang berlaku. Malah sunat mencukurnya dan mencukur bulu-bulu yang seumpamanya. Orang perempuan ni aku ada sunat mencukur jambang, aku janggut. Cukur terbang aja cukur lah tu. Lagi tak jumpa macam tu. Sunat mencukur dia kan. Membasuh muka tidak hendaklah dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan bawah dagunya.
Sebagian kepala, dah betul lah, muka tu sebagian kepala lah kan. Membasuh muka tidak dapat tidak, hendaklah dengan membasuh sebahagian daripada kepala, tengkuk dan di bawah dagunya. Itu berhubung dengan membasuh muka ya. Banyak uraiannya, ada A, B, C, D dan E. Tentang membasuh muka. Dan dia punya fardu yang ketiga, selain berniat dan membasuh muka, fardu yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku. Itu fardu. Itu dalam sembahyang yang dihukum mendatangkan wajib membasuh fardu, membasuh muka, membasuh tangan berdasarkan ayat Al-Quran dia, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kata firman Allah ya, idza kuntum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum. Situ ayat Qurannya, hukum menentukan tentang mengambil wudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Wa aydakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu hingga ke siku. Itu tempat ambil hukum dia. Wamsau bi ru'usikum, dan basuhlah ataupun sapulah sebagian kepala kamu. Warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kamu hingga ke kelali. Itu tempat hukum mengambil wuduk berdasarkan ayat Al-Quran. Itu di antara dia. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Uraiannya ada A, B, C dan D. Bagi orang yang dijadikan Allah dua tangan yang tidak bersiku. Ada tangan tak bersiku jarang. Ada pernah jumpa kau jumpa tangan tak bersiku? Jarang kan? Siku kau dua tangan tak bersiku. Tak mana, tak ada lah. Ada tak bersiku kau? Ada tak, kau tak siku akan luwe. Tak boleh lah, tak boleh lah, pakai bengkok tak boleh lah. Tulang betul-betul dia. Dia bersiku ada soni sini kan. Dia kata di sini, bagi orang yang dijadikan Allah dua tangan yang tidak bersiku, ia hendaklah membasuh kadar keduanya. Kalau betul dia tak ada siku, hukum membasuh tangannya sampai kadar siku lah. Maksudnya kek sinyal tu lah, setengah daripada tangan dia tu. Taklah nak basuh semua apa kau pakai ketiak, tak. Ambil anak kadar siku tu agar tangan siku tu lah. Bagi orang yang tak ada siku. Tu dia orang yang pertama. Bagi orang yang dijadikan Allah dua tangan yang tidak bersiku, hendaklah membasuh kadar dua sikunya. B, wajib juga membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu walaupun tebal. Tangan dia, bulu roma dia tebal ya. Ada yang jinah. Bulu roma tangan tebal ada kan? Yang kita apa, ada hitam tebal apa sikit adalah, tapi tebal betul tak jumpa lagi lah ya. Wajib juga membasuh. Kalau ada macam tu, kena basuh. Sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti bulu walaupun tebal, kena basuh ya. Wajib zahir dan batin, maknanya sampai ke dalam lah, kena basuh. Atau daging yang tumbuh padanya, akan tu ya. Atau jari yang lebih, dan juga termasuk kuku. Jari yang lebih ada 6 jari 6 tu basuh tangan lah tu ya, jari tu kalau basuh. Kuku pun begitu juga, dan juga termasuk kuku kalau basuh, cuci kan. Itu yang kedua, B. 3, C, wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku yang menegak air sampai ke bawah kuku. Kuku tu kok tahi banyak kan, tak berbuang kan. Ambil wuduk kena cuci kan dulu tu. Orang yang bola kuku panjang tu selalu elok tangan di kuku tu berbola kan.
Tengok perempuan memang panjang kuku tu lah, kuku elok bolo. Ambil wudu taklah mudah sampai air ke kuku tu kan. Kalau yang tak apa dia kono lah. Wajib juga menghilangkan sesuatu yang kotor yang terdapat di bawah kuku yang menegah air sampai ke bawah kuku. Begitu juga wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Kita cucuk duri ke tangan ni, tak berbuang. Kalau buang dulu duri tu nak mazmik wudu, duri yang ada nampak tercucuk ke tangan, tak berbuang, kena buang dulu. Kalau cara. Jangan biar je. Bau kono tak apalah, bauri. Tahu dia. Kan kalau dah lama dia menanah kan. Apa bau tu tak belum dah menanah dah. Tapi dia tak buang. Dah sampai waktu sembahyang apa dia pun kan lepas sembahyang buang. Tak boleh gitu ya. Kena buang dulu. Yang duri tercucuk ke tangan, tapak tangan kau, kulit tangan kau ya. Begitu juga wajib membuang duri yang terdapat di tangannya. Tidak wajib menghilangkan keruping kulit ya, kuping kulit. Walaupun mudah dibuang. Yang tu tak wajib. Ada mak banyak di situ ya. Keruping kulit kena tangan luka kan, keruping itu kan apakah buang ke belah ya. Yang tu tak payah buang lah ya. Jangan tengok kan kita kita nak buang kan lagi kan berdarah lagi susah. Yang tu keluping kulit tak baik. Tapi kalau duri kena buang. Duri kalau tercucuk di sini masih ada. Duri jangan dalam tercucuk tu kena buang dulu. Tak boleh kita tinggal takkan lepas sembahyang ke buang. Belum menanah lagi. Tak boleh gitu ya. Tidak wajib menghilangkan keruping kudis, yakni kulit kudis walaupun mudah dibuang. Yang fardu yang keempat, menyapu satu juzuk dari kulit kepala. Sebahagian ya, satu juzuk tu mana? Sebahagian dari kulit kepala. Atau menyapu sebahagian rambut kepala yang berada dalam had kepala walaupun seurat atau sebahagiannya. Ya. Menyapu satu bahagian pada juzuk kulit kepala dan menyapu sebahagian rambut kepala yang berada di dalam had kepala walaupun seurat atau sebahagiannya. Apa dia punya huraiannya di bawah. A ada B, C dan D. Banyak bubu dan nyapu kulit kepala tadi ya. A dia kata tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul. Rambut sanggul perempuan ni, orang lelaki tak ada sanggul kan. Tapi orang lelaki pun banyak sekarang bersiput dah saya tengok kan. Yang bersiput ya. Sanggul lepas dia bersiput. Menyapu satu juzuk tidak memadai menyapu di atas rambut yang disanggul. Sekiranya ditarik ianya terkeluar dari hak kepala. Kalau pakai sanggul kalau buka lah ya. Tidak memadai menyapu di atas rambut disanggul. Sekiranya ditarik ianya keluar dari hak kepala. Lebih berpanjang ya. Itu kalau lah. B, menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu di mana-mana bahagian kepala. Walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Jambangnya kan. Kalau kita basuh muka kan jambang tu kan. Tapi kalau ambil wudu, kalau jambang pangkal jambang tu kan air pun tak cukup dah ya. Masih kira basuh kepala ada tu ya. Tengkuk dia belakang pun kira basuh kepala ada tu. Menyapu kepala adalah memadai dengan menyapu di mana-mana bahagian kepala walaupun bahagian itu merupakan bahagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Macam jambang yang lebat tadilah ya. Kalau nak basuh muka tu kalau kalau basuh rambut tu kalau di situ pun dah boleh lah. C, tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan
Oleh itu memadai menyapunya dengan kayu atau seumpamanya. Masuk kepala tak mesti dengan gunakan tangan pun, alat lain pun boleh, kayu ke, kayu berbaris ke. Kita sapu kepala, pen ke, pen ada, pen bolpen ya, bolpen. Ada calon bolpen tu sapu ke kepala pun boleh lah ya. Tak mesti dengan tangan kita. Bolpen boleh. Menyapu kepala tidak disyaratkan menyapu kepala dengan menggunakan tangan. Oleh itu memadai menyapunya dengan kayu atau seumpamanya. Boleh ya. Tak mesti dengan tangan dia. Orang lah kita. Kau orang tak tahu dia kata pelik lah kita. Tapi hukumnya boleh. Cuma kita jangan buat je. Itu. Membasuh kepala atau meletakkan tangannya yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangannya adalah memadai. Membasuh tangan kepala atau meletakkan tangan yang basah. Tangan kita basah, kita apa? Kita letak ke kepala pun dah cukup dah. Tak payah kita nak gosok-gosok benar ya. Dah cukup dah. Yang basah di kepala walaupun tanpa menggerakkan tangan. Letak je pun dah cukup dah. Tak payah nak sapu dah ya. Kau jambu lawa tak payahlah untuk besar dah. Lalu akan jambu lawa kan. Ambil air tu basah tangan tu, lekap gitu je lah. Boleh pakai lah tu. Sah ya. Itu di antaranya. Kemudian yang kelima, fardu yang kelima ya, membasuh dua kaki hingga dua buku lali jika tidak memakai kasut. Mauzah ya. Kata memakai kasut, membasuh dua kaki hingga ke buku lali jika tidak memakai kasut. Huraiannya jika seseorang memakai kasut muza, wajiblah menyapu kasutnya atau membasuh kakinya. Wajib ya membasuh kasut itu ya. Kalau dia tangan lah, kalau tak boleh mau tangan lah, basuh kaki tu lah. Kalau dah basuh kakinya ya. Wajib membasuh sesuatu yang berada di atas kedua-dua kakinya, seperti bulu dan seumpamanya, seperti disebutkan dalam pasal 58 yang mulai dari atas tadi ya. Berkenaan membasuh muka, basuh tangan yang ada berbulu, basuh kaki pun macam itu jugalah. Kalau basuh sampai ikut tengok tebal apa je lah. Kalau tebal pun suka sampai. Kemudian yang keenam, tertib. Tu yang keenam ya. Tertib. Huraiannya, tertib ini mengikut susunan yang dihuraikan di atas. Maknanya basuh muka dulu, basuh tangan hingga ke siku, membasuh kepala atau menyapu kepala. Membasuh kepala kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi basuh kepala ya. Kita Imam Syafi'i sapu pun dah, lokap pun dah boleh dah. Itu tertib lah tu ya. Kemudian basuh dua kaki ke bulali. Tertib ini mengikut susunan yang dihurai di atas. Jika terlupa untuk melakukannya, tak ikut tertib ya. Secara tertib tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib itu. Misalnya kita basuh muka, basuh dua tangan, kemudian tu basuh kaki. Yang kepala tu terlupa. Yang kita ulang balik yang basuh kepala tu, walaupun kita dah basuh kaki. Itu katanya dia. Jika terlupa untuk melakukannya secara tertib, tidaklah dikira pada tempat yang tidak mengikut tertib itu. Kalau basuh balik yang jika 4 orang mewudukkan seorang dengan lazimnya, 4 orang ambil wuduk seorang. Orang tua lah ni uzur. Jika 4 orang mewudukkan seorang dengan izinnya, dengan izinnya ya, secara serentak membasuh semua anggota wuduk, terangkatlah hadas bagi mukanya sahaja sekiranya ada niat ketika membasuh muka. 4 orang tu sekali, yang seorang tu kan basuh muka, yang seorang tu kan basuh tangan, yang seorang tu kan nyapu kepala, basuh rambut ya, yang seorang tu kan basuh kaki. 4 sekali rap jalan.
Ompek-ompek yang ngetok buat apa juga apa membasuh ambil wuduk seorang tadi tu. Tu kalau berlaku macam tu, tu dia kata seorang yang jika 4 orang mewudukkan seorang dengan izinnya secara serentak, empat sekali ya, membasuh semua anggota wuduk, terangkanlah hadas bagi mukanya sahaja. Yang yang lain 3 tadi tak pakai ya. Sekiranya ada niat ketika membasuh muka, itu pun adalah niat dia basuh muka tadi tu. Kalau tak ada dia niat, akan semua tu tak pakai ya. Itu di antaranya huraian berkaitan dengan membasuh muka tadi ya. Berwuduk tadi tu. Seseorang yang berhadas kecil. Apa makna berhadas kecil ni? Air sembahyang dah habis. Hadas kecil. Seseorang yang berhadas kecil dan menyelam di dalam air dengan niat wuduk. Mandi terajun. Sekali terajun dia berniat sampai air sampai kain apa dia berniat mai wuduk ya. Seorang yang berhadas kecil dan menyelam di dalam air dengan niat wuduk adalah terangkat wuduknya. Sah ya, boleh pakai ya, boleh pakai. Kalau sekali dia terjun menyelam dia niat kono air dia cuma niat ambil wuduk. Dan sekali nyelam tu selesai wuduk ya. Kira masa opet semua sekali lah tu ya. Walaupun dia tidak lama dalam air itu. Sekejap je. Sekali nyelam dia pun bangun balik ya. Naik. Selesai tu. Kalau dia berniat. Tak berniat tak boleh lah ya. Kerana tertib itu terhasil pada beberapa detik yang sedikit itu ya. Boleh pakai lah. Kalau dia terjun menyelam dalam air sungai, dia berniat masuk dalam air, dia pun berniat ambil wuduk ya. Jika ambil wuduk yang sempurna. Itu tentang apa dia? Tentang padu membasuh, ambil wuduk ya. Padu mengambil wuduk. Padu wuduk 6 perkara tadi tu. Yang pertama sekali niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu 1 juzuk dari kulit kepala. Dan yang kelima membasuh 2 kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam tertib. Itulah uraian, semualah uraian ya. Kalau ada kepala tanya tentang wuduk tadi, bolehlah sebelum kita masuk bab yang lain. Kalau tak ada, kita masuk terus ya. Bab 59, sunat wuduk. Perkara sunat wuduk antaranya ialah membaca auzubillah minasyaitanir rajim ya. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Di awal membasuh 2 tangan. Tadi ya. Perkara sunat antaranya. Yang kedua, jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Awal-awal ni terlupa, dia tengah buat basuh tangan apa semua tu, baru dia boleh ingat baca ya. Yang kedua, membasuh kedua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Itu ya. Yang ketiga, tidak ragu ia tentang kesucian kedua-dua tangannya. Disunat membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali sebelum dimasukkannya ke dalam bijana air, mangkuk air dia, yang kurang daripada 2 kolah. Ini sunat ini ialah dari sunat 2 di atas, uraian tadi atas tu. Yang keempat, berkumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Berkumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedar-edarkannya atau meluahkannya atau tidak. Yang lebih akmal, lebih sempurna ya, akmal itu mana sempurna, ialah diedarkan air dan meluahkannya. Berkumur lah ya. Yang kelima, menghisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur
lalu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan napasnya, kemudian dikeluarkan atau tidak. Yang akmalnya, mana yang sempurna dia, hendaklah diluahkannya dan dilakukan serentak antara kumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung dengan 3 kali cebok, yang mana ia berkumur-kumur daripada tiap-tiap satu daripadanya, kemudian menghisap air ke dalam hidung, ya. Itu di antara cara yang tunjukkan yang hukum sunat, ya. Itu di antaranya. Yang ke 6, menyapu ke seluruh kepala. Menyapu keseluruhan kepala, itu sunat, ya. Sedangkan menyapu sebahagian daripada kepala adalah wajib. Kalau menyapu seluruh kepala, sunat hukumnya. Kalau sebahagian daripada kepala tu wajib. Seperti yang telah dijelaskan dahulu, jika seseorang tidak mahu menanggalkan sesuatu yang dipakai di kepalanya, seperti sorban, kopiah, yang putih lah, atau umpamanya, bolehlah ia menyempurnakan sapunya dengan menyapu ke atasnya serta menyapu sebahagian daripada kepalanya. Kalau sapu apa, kata tongkuk putih itu pasal apa, boleh hangat begitu je lah, ya. Itu di antaranya. Kemudian 7, menyapu keseluruhan kedua telinga, zahir dan batin, telinga kita, ya, dengan air yang bukan digunakan semasa menyapu kepala. Air lain lah, yang air sapu kepala tu guna balik. Caranya yang sempurna, memasukkan 2 hujung jari telunjuknya ke dalam lubang telinga, 2 jari tunjuk ni lah, ya. Itu pusing belakang jari, ibu jari dia. Didedarkan kedua-duanya di atas lipatan telinganya dan dilalukan ibu tangan di atas belakang telinga. Kemudian diletakkan 2 tapak tangan yang basah pada kedua-dua telinga itu. Macam-macam kita buat selalu itulah, ya. Yang ke-8, menyelati janggut, jambang laki-laki yang tebal dan lain-lain bulu yang memadai, dibasuh pada zahirnya. Janggut laki-laki yang jarang, janggut perempuan atau kunsa wajiblah diselati. Di celah-celah itu air sampai, ya. Caranya dengan memasukkan semua anak jari di bawah janggutnya, yang afdalnya menggunakan anak jari tangan kanan. Tangan kiri lah, betul. Tak sunat tak ada, ya, tangan kanan. Itu dia antaranya lah. 9, menyelati semua anak jari kedua-dua tangan dan kaki jika air mudah sampai ke celahnya, walaupun tanpa menyelati. Sampaikan air, menyelati semua anak jari, ya. Jika air tidak sampai kecuali dengan selati disebabkan anak-anak jari itu rapat, jadi kaki rapat, ya, wajiblah diselati supaya air sampai ke celah jari itu. Itu kena apalah, celah gabulah anak jari itu, ya. Jika anak-anak jarinya melekat antara satu bersama lain, rapat anak jari dia, haram menceraikannya. Kalau dia dah rapat, jangan ceraikan lah. Berdarah nanti, luka nanti, ya. Jika bertujuan untuk menyelatinya. Itu di antaranya, ya. Ingat kita sampai 9 itulah dulu. Besok insya-Allah kita sambung lagi. Hari ini 21 kan. Sekali lagi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.